Okey anak-anak, hari ini saya cuma nak ulang semula apa yang saya telah ajarkan tadi. Bab 9, kebarangkalian peristiwa bergabung. So, untuk 9.4, aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Apa yang kita nak ingat semula adalah bagaimana kita nak selesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. Jadi anak-anak, kita nak selesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung ni, ada beberapa isi penting yang awak kena ingat. Pertama adalah NS sama dengan NA darab NB. NS ni apa? NS ni adalah bilangan ruang sampel kita. Okey, sama dengan bilangan sampel A darab dengan bilangan sampel B. Ataupun peristiwa A, peristiwa B. Okey, seterusnya, ni kita jumpa rumus ni dekat tajuk peristiwa bersandar dan tak bersandar. Probability A dan B bermakna probability A bersilang dengan B. Maka nak dapat dia punya probability, awak boleh terus darabkan probability A darab dengan probability B. Okey, bila nak guna ni? Ni dalam gambar raya pokok nanti saya akan terangkan. Seterusnya, probability A kesatuan dengan B, okey, sama dengan probability A tambah dengan probability B. Ini berlaku bila? Bila kita nak menggabungkan dua peristiwa. Macam mana yang dikatakan dua peristiwa tu? Awak kena tengok pula eksklusif atau tak eksklusif. Yang ini ni adalah untuk peristiwa eksklusif. Kalau untuk peristiwa tak eksklusif, gabungannya adalah probability A kesatuan dengan B, okey, atau kita sebut sebagai probability A atau B sama dengan probability A tambah probability B tolak dengan persilangan unsur yang sama tadi tu. Kelas sebelum ni saya ada tunjukkan kan? Okey, maka tolak probability A bersilang dengan B. Bila kita nak pakai semua ni, adakah kita kena tulis bentuk dia macam ni? Kita tengok pada soalan. Okey. Soalan yang saya gunakan ni, saya rujuk kepada buku modul nilam kita. Dewi dan Serina bertanding dalam suatu pertandingan yang mempunyai 3 pusingan. Peserta yang memenangi mana-mana 2 pertandingan ialah pemenang. Kebarangkalian Dewi menang dalam mana-mana set ialah 1/3. Cari kebarangkalian bahawa pemenang dapat ditentukan selepas 3 set perlawanan. Yang kedua, Serina memenangi perlawanan itu selepas bermain 3 set permainan. Okey anak-anak. Untuk soalan pertama, awak highlightkan dulu maklumat-maklumat ni. Maklumatnya adalah ada 3 pusingan. Kemudian, memenangi mana-mana 2 pertandingan ialah pemenang. Dan kebarangkalian Dewi menang dalam mana-mana set. Jadi kebarangkalian untuk Dewi menangnya adalah tetap 1/3. Soalannya ialah selepas 3 set perlawanan. Maka apa yang kita nak buat adalah kita keluarkan dulu maklumat. Dewi sama dengan 1/3. Apabila kebarangkalian Dewi menang 1/3, kebarangkalian untuk Serina menang adalah 1 tolak 1/3. Jadi Serina punya bahagian adalah 2/3. Okey, faham tak? Dewi menang 1/3. Jadi kalau kebarangkalian Serina menang 2/3. Okey. Yang ini maklumat dari tadi yang kita dah keluarkan. Macam mana daripada maklumat ni kita nak bina gambar rajah pokok. Okey, pertama, pusingan yang pertama kita bahagikan kepada Dewi dan Serina. Okey, sebab kalau Dewi menang 1/3, kalau Serina menang 2/3. Okey, yang seterusnya kita pecahkan lagi untuk pusingan yang kedua. So, Dewi ni tadi walaupun menang pusingan pertama, kita pecahkan kepada pusingan yang kedua. Mungkin Dewi akan menang lagi atau mungkin Serina yang menang. Jadi ini yang awak akan tulis pada pusingan kedua.
Untuk pusingan yang ketiga, kalau misalnya pusingan pertama Dewi menang, pusingan kedua pun Dewi menang, untuk pusingan ketiga ada kebarangkalian Dewi menang dan mungkin juga Serina menang. Okey? Kalau misalnya pusingan pertama Dewi menang, pusingan kedua Serina menang, ada kemungkinan untuk pusingan ketiga Dewi menang atau Serina menang. Nampak tak perkataan atau? Bila atau bermakna dia kesatuan. Operasi dia apa? Operasi dia tambah. Maka untuk pusingan ketiga kita akan pecahkan lagi. Okey. Dewi, Serina, Dewi, Serina, Dewi, Serina, Dewi, Serina. Maka kita akan dapat keputusan kebarangkalian yang mungkin berlaku selepas 3 pusingan. Ini dia awak senaraikan. Okey, sekarang kita dah ada maklumat ni, kita masukkan probability yang kita dah letakkan daripada maklumat pertama tadi. Maka ini yang akan berlaku. Kalau Dewi mesti 1/3, okey. Kalau Serina mesti 2/3. So awak ikut je flow. Nampak tak? Warna biru ni hanya untuk Dewi, warna hijau untuk Serina. Saya asingkan dua warna. Kalau misalnya daripada peristiwa yang sama, cara kita nak baca adalah Dewi dan Dewi dan Dewi. Maka D, D, D. Operasi dia adalah darab. Itu yang tadi kita kata kesatuan. Tapi Dewi, Dewi, Serina. Ini pun masih lagi gunakan saya sebut kesatuan persilangan. Sebab kita guna perkataan dan kan. Okey, so Dewi, Dewi, Serina. Ini Dewi dan Serina. So, kita guna persilangan, kita guna operasi darab. Tapi bila kita nak gunakan atau, ni peristiwa yang pertama, ini peristiwa kedua. Kita nak hubungkan peristiwa pertama atau kita mungkin dapat peristiwa kedua, kita gunakan operasi tambah. Satu cara. Bila awak nak guna darab, bila awak nak guna tambah. Maka, dalam situasi kita, kita hanya fokus kepada selepas 3 pusingan dan mesti menang 2. Okey, jadi dekat sini DDD dan SSS tak termasuk dalam kebarangkalian yang kita nak cari. Jadi, yang akan masuk yang ini. DDS, DSD, DSS, SDD, SDS, SSD. Okey, kalau kamu lihat dekat sini, nak dapat DDS ni daripada anak panah yang berterusan kan? Dewi, Dewi, Serina. So, ini dalam hubungan dia adalah operasi darab. Bila awak nak hubungkan DDS atau DSD atau DSS atau SDD atau SDS atau SSD, kita guna perkataan atau kan? Maka kita gunakan operasi tambah. Macam mana awak nak tulis? Jom kita tengok. Ni tadi yang saya bebe-bebe dalam slide sebelumnya. Ni cara awak nak tulis. Ni kan saya kata DDS atau kita guna operasi tambah. DSD atau kita guna operasi tambah. DSS atau kita operasi tambah. Okey. Kalau ayat dalam bahasa Melayunya, sebab kita ada berapa? 6 probability kat sini. Kita tak tahu yang mana satu. Sebab kita guna perkataan atau. Bila awak guna perkataan atau je, bermakna operasi dia mesti tambah. Okey. Jadi kita pun tulis. Inilah markah pertama kamu. DDS bermakna Dewi, Dewi, Serina. Dewi 1/3 bawa turun. Pergi lagi Dewi 1/3 bawa turun. Serina 2/3 bawa turun. Ini dalam satu kurungan. Bermakna ini dalam satu peristiwa. Tambah DSD bermakna Dewi, Serina, Dewi. Yang ini. So Dewi 1/3 masukkan dalam kurungan.
darab dengan 2/3, Serina masukkan dalam kurungan. Darab dengan Dewi 1/3, masukkan dalam satu kurungan. Ini peristiwa kedua. Okey, dan awak salin sampai akhir. Penting untuk kamu masukkan nilai yang betul. Jangan terbalik-terbalik. Tersusun itu lebih baik. Kerana kalau cikgu menanda secara online, maka cikgu pun tak pening nak cari nilai ni. Mana di cabang mana Sebab tu awak susun dulu dalam bentuk gambar rajah pokok. Nanti jawapan awak akan jadi lebih tersusun dan cantik. Okey, ini yang apa? Bila awak dah simplify. Ada dua pilihan, sama ada awak nak tulis dalam bentuk macam ni ataupun awak nak guna kalkulator. Tapi panjanglah awak tulis. Okey? Yang untuk kedua ni adalah markah atau. Kalau awak tak buat ke atas, awak bawa ke bawah terus, boleh. Tak ada masalah. Jadi jawapan akhir kamu akan dapat 18/27. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Bila dah dapat 18/27, mestilah dikecilkan. Wajib untuk awak memberi jawapan dalam nilai yang terkecil. Okey, kalau tak, nanti tak dapat markah N1. Soalan seterusnya, kita nak cari pula Sarina memenangi perlawanan itu selepas bermain 3 set permainan. Okey, apa yang kita nak cari selepas bermain 3 set permainan? So, dekat sini, kalau kamu lihat, kita masih menggunakan gambar rajah pokok yang sama. Cuma, kita hanya memilih peristiwa yang berbeza sahaja. Okey, yang mana pula akan terlibat? Kita nak Serina sahaja yang menang. Okey, bila Serina menang, bermakna Serina mesti menang sekurang-kurangnya 2 set. Kalau kamu lihat peristiwa yang pertama, DDD, for sure ini dah tak termasuk. DDS pun tak termasuk sebab ini Dewi yang menang. DSD tak masuk juga. Ini kerana Dewi yang menang. Tapi DSS akan masuk. Okey, SDD tak masuk sebab Dewi menang. Tapi SDS, nampak Serina jumpa 2 kali kat sini. Bermakna yang ini akan masuk. So, kamu pangkahlah mana yang tak terlibat. Mana yang terlibat, awak tandakan right. Okey. So, hubungan antara DSS, SDS, SSD dan SSS ni tadi, kita gunakan operasi tambah. Macam mana kamu nak tulis, ni bentuk penulisan kamu. Maka ini yang akan kamu dapat markah bila kamu masukkan nilai yang betul. Okey. Jadi, awak akan dapat jawapan akhir dia yang macam ni. 20/27. Okey anak-anak, kita teruskan lagi. Kali ini cerita pasal Amir pula dengan Ben. Kebarangkalian Amir dipilih sebagai pemain badminton sekolah ialah 2/3. Manakala kebarangkalian Ben dipilih ialah 4/5. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua murid dipilih sebagai pemain badminton sekolah. Okey. Yang kedua, hanya seorang murid dipilih sebagai pemain badminton sekolah. Seorang gembira, seorang sedih. Kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama, dia kata kedua-dua murid dipilih sebagai pemain badminton sekolah. Maka kita keluarkan maklumat kita. Kalau misalnya kita pilih Amir, maka probability dia 2/3. Kebarangkalian untuk tidak pilih Amir. Nampak saya buat A prime kat sini. Okey, atau dalam bentuk set kita akan cakap set pelengkap. Sama dengan 1/3. Kalaulah kita pilih Ben 4/5, kebarangkalian kita tak mungkin pilih Ben adalah 1/5. Ini maklumat awal yang kamu perlu faham. Okey, anak-anak, daripada maklumat yang kita dah dapat daripada tadi, kita lihat semula soalan kita, kedua-dua murid dipilih sebagai pemain badminton sekolah. Bila kedua-dua murid dipilih, bermakna dekat sinilah yang terlibat. Probability Amir dipilih dan probability Ben dipilih. So, bila kedua-dua murid dipilih, bermakna ini adalah operasi darab. Okey, kedua-dua murid dipilih.
Probability Amir dipilih dan probability Ben dipilih. Saya tekankan perkataan dan tu. Bila dan maksudnya persilangan, maka kena darab. Ni yang kita kena tulis. Okey. Jadi jawapan akhir dia 18/5. 18 pula saya sebut. 8/15. Okey. Dah selesai. Kita pergi kepada seterusnya. Daripada maklumat yang sama, kali ini soalan pula berbeza. Hanya seorang murid dipilih sebagai pemain badminton sekolah. Seorang je nak pilih. Alamak, apa maknanya tu? Maknanya, kalau pilih Amir, maka Ben tak terpilih. Atau, nampak perkataannya? Atau, pilih Ben, maka Amir tak terpilih. Okey, so dekat sini, pilih Amir, maka Ben tak terpilih. Maka dekat sini dan pilih Amir dan Ben tak terpilih, ini yang akan terlibat. Pilih Amir, Ben tak terpilih. Atau pilih Ben dan Amir tak terpilih. Yang ini. Okey, maka ni maksudnya dan lah. Amir tak terpilih. Jadi mana yang terlibat? Ni. Kalau pilih Ben dan Amir tak terpilih. Okey. Jadi, ini yang kamu akan tulis dalam jawapan. Alright. Ni hasil daripada darab yang warna purple. Ini adalah hasil darab yang warna hijau. Kalau kamu tak faham apa yang saya cerita ni, kamu lihat, ni saya sediakan kamu gambar rajah pokok. So, untuk gambar rajah pokok ni, kamu lihat yang kelip-kelip ni. Amir terpilih. Okey. Ben tak terpilih. Kalau Ben terpilih, Amir tak terpilih. Alright. So, daripada sini, awak dapatlah 2/15 tambah 4/15. So, jawapannya 2/5. Cikgu, mana dapat? Awak kecilkan hasil daripada yang atas. Kalau guna kalkulator, terus dapat nilai yang paling kecil. Okey? Teruskan lagi. Soalan pengukuhan modul nilai. Muka surat 151. Okey, yang ini awak lihat kotak X, kotak Y, kertas hijau, kertas merah. Dekat kertas hijau ni ada pula algebra A. Kemudian dekat sini dia dah beri kertas merah dalam kotak X 3. Kertas hijau 4 dalam kotak Y, kertas merah 8 dalam kotak Y. Jadi apa soalannya? Soalannya dikata sehelai kertas dipilih secara rawak daripada setiap kotak. Cari nilai A. Jika kebarangkalian kedua-dua kertas yang dipilih adalah warna yang berbeza daripada kotak yang berbeza, ialah 13/24. Okey, dia bagi clue kat situ, kita nak cari nilai A. Apa lagi maklumat yang dia dah bagi? Warna berbeza daripada kotak yang berbeza, probability dia 13/24. Okey, macam mana kita nak merangka ke arah jawapan tu? Kita bina jadual. Alright. Jadi anak-anak, macam mana cara nak baca jadual ni? Yang ini adalah dari kotak X, hijau dengan merah. Yang barisan ini adalah daripada kotak Y, hijau dan merah. Macam mana wujudnya HH ni? Okey, kita ambil kotak X sebagai kotak yang pertama dulu. So, kalau misalnya dekat sini H, dia datang daripada kotak X, maka H yang kedua ni akan datang daripada kotak Y. Okey, macam mana wujud HM? Okey, H yang pertama akan datang daripada kotak X. M ni tadi akan datang dari kotak Y. Okey, sekarang kita pergi pula MH. M yang pertama datang daripada kotak X. Beza yang ini M datang daripada kotak Y. Yang ini M datang dari kotak X. Maka H datang dari kotak Y. Untuk yang ini, M datang dari kotak X dan M ni datang dari kotak Y. Inilah
cara nak membaca jadual. Maka soalan ni tadi, kita nak yang mana? Kebarangkalian warna berbeza, kotak berbeza. Warna berbeza, kotak berbeza. Jadi yang saya highlightkan warna kuning ni lah. HM dan MH. Okey? Boleh faham anak-anak? Jadi, macam mana kita nak tulis dalam bentuk probability? Ni kita akan dapat. Probability H dan M persatuan dengan atau probability M dan H sama dengan 13/24. So dekat sini awak tengok tu. H dan M bermakna operasi darab. Atau M dan H. Yang ini operasi darab. Atau bermakna operasi tambah. Kita tukar dalam bentuk ayat matematik. Ini yang saya ambil daripada maklumat sebelum ini. Kita nak tulis dalam bentuk matematik. Yang ini dalam bentuk probability kesatuan dan persilangan kan. Ini simbolnya akan tukar jadi darab. Simbol ni kalau kamu nampak tukar jadi tambah. Maka ini yang awak akan dapat. Nilai H. Okey, kita tengok dalam jadual kita. H yang ini datang dari kotak X. So bermakna awak tengok kotak X hijau. So ini A. So yang saya dapat sini A. Per dengan A tambah 3. Mana datang A tambah 3? Ini adalah jumlah kotak X. Nilai A kita tak tahu. Jadi jumlah dia mestilah A tambah dengan 3. Okey? Ini datangnya H dari kotak X. Darab. Ni nampak persatuan tukar jadi darab. M. M ni datang daripada mana? Ni rujuk jadual. M datang daripada kotak Y. Sebab tu awak dapat 8. So masukkan sini 8. Per 12. Jumlah kotak Y ada 12. Cikgu boleh kecilkan tak? Tak payah susah-susah. Awal-awal ni jangan kecilkan dulu. Kemudian yang ini kesatuan kan? So ini tukar jadi operasi tambah. Probability untuk M. M ni datang daripada mana? Rujuk jadual. M ni datang daripada kotak X. So, M. Kotak X. Tengok dekat sini. 3. So, 3 per A tambah 3. H ni datang dari kotak Y. So, dekat sini kotak Y. 4. 4 per 12. Sama dengan 13/24. So, dekat sini dia dah bukan menguji kemahiran kebarangkalian kamu lagi. Dia dah uji satu lagi level iaitu persamaan linear. Kamu kena mahir persamaan linear. So, selesaikan ini dalam kurungan dulu. Okey, untuk operasi darab, atas boleh darab dengan atas, bawah darab dengan bawah. Tapi yang bawah ni special case tau. Kamu lihat dekat sini. Okey, A tambah dengan 3. Darab dengan 12. So, awak jangan pula A tambah 3 jadi 3A. Tak boleh. Bermakna 12 kena darab dengan A. 12 kena darab dengan 3. Okey. So, seterusnya kamu akan dapat nilai ini. Okey, 8 darab dengan A, awak akan dapat 8A. Yang bawah ni, tadi seperti yang saya cakap, selesaikan, awak akan dapat 12A tambah 36. Tambah 3 darab 4 dapat 12. Yang bawah ni adalah proses yang sama. Dapat 12A tambah 36. Samakan dengan 13/24. Okey. Oleh kerana bawah ni dah sama, atas ni kita boleh tambah tak? Masih tak boleh. Kenapa? Sebab ni 8A. 12 tak ada A. Jadi awak tak boleh tambah. Ni daripada form 1 dah ditekankan. Okey. Maka apa yang berlaku? Ni bentuk penulisan dia. Bila dah dapat nilai macam ni, awak gunakan darab silang. 24 naik ke atas, darab dengan 8A tambah 12. Okey. 12A tambah 36 ni naik ke atas, darab dengan 13. Ni kalau kurang mahir, kena hubungi saya semula. Supaya kita boleh ulang kaji bahagian ini sahaja. Okey, seterusnya, inilah yang akan kamu dapat. Hasil daripada darab silang. Simplifikan, pemudahkan, awak akan dapat akhirnya A sama dengan 5. Alright, anak-anak.
Kita kembali kepada soalan yang tadi. Okey, kali ni kita nak tukar pada soalan yang baru. 2 helai kertas dipilih secara rawak, satu daripada setiap kotak. Cari kebaran kalian sekurang-kurangnya sehelai kertas berwarna hijau. Okey, jadi kita highlightkan 2 helai kertas dipilih secara rawak, sekurang-kurangnya sehelai. Okey, jadi dekat situ kamu lihat, ni nombor yang tergedik-gedik ke atas ni. A sama dengan 5. Mana datang 5? Kita dah kira tadi daripada awal. Okey, jadi jumlah kita dah berubah jadi 8. Untuk kotak X. Kotak Y masih kekal lagi 12. Alright. Cara membaca jadual masih sama, tapi kali ni kita nak pilih pula. Sekurang-kurangnya sehelai kertas berwarna hijau. So, yang mana? HH. Sekurang-kurangnya. Jadi, kalau dua-dua lagi bagus. HM dan MH. Yang ini tak termasuklah sebab ini warna merah. Maka macam mana kita nak tulis dalam bentuk probability? Ni. P, H dan H. Atau probability P, H dan M. Atau P, M dan H. Okey. So dekat sini awak bina dulu maklumat awal. Alright. Kita teruskan. Ni daripada maklumat tadi. Macam mana kita nak ubah simbol kesatuan dan simbol persilangan ni jadi ayat matematik. Ni yang berlaku. Okey. Ini probability pertama. H dan H. Okey. Persilangan kan? Tukar jadi darab. Atau probability H dan M. Atau tukar jadi tambah. Dan tukar jadi darab. Okey, sama juga macam mana cara awak nak membaca kali pertama tadi. H dan H. So, rujuk daripada ni. H dari kotak X. H yang kedua dari kotak Y. So, tadi A kita dah tahu 5 kan? 5/8. Dia punya probability. Okey, H yang kedua daripada kotak Y. Kotak Y, H dia adalah 4. So, 4/12. Okey, terus tambah 5/8 darab 8/12 tambah 3/8 darab 4/12. Okey, kita teruskan. Ini yang awak akan dapat. Gunakan kalkulator anak-anak. Awak jangan guna manual. Awak dapat jawapan 3/4. Dah selesai. Itu saja untuk hari ini. Saya harap awak faham macam mana nak menyelesaikan masalah. Yang pertama, macam mana awak nak membaca dalam bentuk gambar rajah pokok. Dan yang kedua, macam mana kamu nak membaca maklumat daripada bentuk jadual. Jika ada masalah, sila hubungi saya. Okey? Terima kasih anak-anak semua.